Bersempena dengan Malaysia Year of Festival 2015 dan Visit Penang Year 2015, bertepatanlah pemilihan Pulau Pinang sebagai destinasi pilihan yang akan membawa anda mendekati warisan dan budaya tempatan serta percutian menarik. Pelancongan Pulau Pinang telah diwarnai dengan kehadiran produk baru pada tahun 2014 dan awal 2015 untuk ditawarkan kepada pelancong domestik dan antarabangsa. Hope On, Hope Off, perkhidmatan bas pelancongan 2 tingkat antara talikan terbaru di Pulau Pinang. Dipilih sebagai negeri kedua selepas Kuala Lumpur untuk bas pelancongan ini kerana mempunyai potensi besar dan hubungan yang sesuai dengan perkhidmatan Hope On, Hope Off. Sebanyak 10 buah bas beroperasi dengan setiap 5 buah daripadanya akan meliputi kawasan laluan bandar dan laluan pantai, merangkumi 60 lokasi sepanjang 33 perhentian dan perkhidmatan bas itu bermula dari jam 9 pagi hingga 8 malam. Harga tiket harian dijual dengan harga RM19 bagi warga negara dan RM45 kepada bukan warga negara. Bas 2 tingkat berkonsep terbuka ini dijangka mampu menarik lebih ramai pelancong untuk melawat tempat-tempat menarik di bandar ini. Lompat, lompat dan terus melompat. Tanpa sedar, baru 15 minit masa berlalu. Namun, tubuh berpeluh seakan sudah berlari lebih 10 kilometer. Taman tema trampolin tertutup di atrium di Piazza Mall Bayan Baru, Pulau Pinang dibuka pada Januari 2015 selepas taman tema trampolin tertutup pertama terbesar di Asia dibuka di Petaling Jaya, Selangor pada Mei 2014. Berkeluasan 27,000 kaki persegi, taman tema ini menyediakan pelbagai kemudahan kepada pengunjung di bawah satu bumbung. Terdapat kira-kira 8 gelanggang trampolin utama disediakan bagi membolehkan pengunjung melakukan aktiviti melompat yang menyeronokkan sambil mengeluarkan peluh. Antaranya kompit, dodgeball, selendang, high performance court, tower jump dan battle beam. Bagi mereka yang belum pernah mencuba aktiviti trampolin ini, tidak perlu risau kerana jump referee yang berpengalaman akan mengawasi dan mengajar teknik yang betul untuk melompat. Pengunjung hanya perlu hadir berpakaian sukan serta memakai sarung kaki khas yang dijual dengan harga RM4.50. Dibuka jam 10 pagi hingga 9 malam iaitu Isnin hingga Rabu dan lebih lama pada hari puncak iaitu Khamis, Jumaat, Sabtu dan Ahad dari jam 9 pagi hingga 12.30 malam. Harga yang dikenakan ialah RM20 bagi 1 jam pertama dan RM17 bagi jam kedua hari biasa serta RM25 1 jam pertama dan RM22 jam kedua pada hari puncak. Jeruk buah-buahan antara produk pelancongan yang sudah lama terkenal di Pulau Mutiara ini. Ia seringkali dijadikan oleh-oleh atau buah tangan penting untuk dibawa pulang. Jeruk madu Pak Ali antara yang meniti di bibir pengunjung tatkala singgah di negeri ini. Berkunjung ke Pak Ali Food Industry Sdn Bhd terletak di Simpang 4 seberang Perai Selatan, anda berpeluang melihat sendiri proses penghasilan jeruk madu. Menariknya, antara rahsia kejayaan produk jeruk madu Pak Ali ini kerana masih mengekalkan kaedah pembuatan tradisional termasuk menggunakan tenaga kerja manusia ketika proses penghasilan berbagai jenis jeruk di bawah label berkenaan. Populariti jeruk madu Pak Ali telah menembusi pasaran antarabangsa seperti di Ireland dan Brunei, juga tempahan dari negara Asia Barat. Proses awal penghasilan jeruk iaitu air gula dimasak terlebih dahulu dengan penggunaan gula pasir. Cuka apple antara bahan penting yang terbukti baik untuk kesihatan. Buah-buahan pula masih dipotong secara manual, iaitu menggunakan pekerja tempatan dan tidak bergantung sepenuhnya kepada teknologi moden.
Satu ketika dahulu, kesenian ini cukup popular di kalangan penduduk di utara semenanjung tanah air. Menggabungkan muzik, lagu, lawak dan tarian, ia menjadi satu kemestian bagi masyarakat setempat terutama bila ada majlis keramaian. Kesenian yang dinamakan Ghazal Party ini bertambah lucu apabila si Misai Kontot tampil dengan aksi lawaknya. Menari dan bergelik dengan alunan lagu-lagu irama Padang Pasir, Ghazal Party kini mula diangkat sebagai warisan dan budaya Pulau Pinang. Ghazal Party ini dia berasal daripada utara tanah air. Dia berkonsepkan lagu-lagu berirama Hindustan. Dia tidak seperti Ghazal di sebelah selatan tanah air iaitu Johor dan Melaka kerana mereka berkonsepkan lagu-lagu berirama asli dan irama Ghazal dan berirama Melayu. Di sini kita tumpukan kepada lagu-lagu berirama Padang Pasir, lagu irama Arab. Di samping tu kita juga mempersembahkan lagu-lagu yang berirama Hindustan, lagu bercorak, lagu asli pun kita tampilkan juga, lagu langgam pun tampilkan juga untuk nak memenuhi selera penonton. Ghazal berasal daripada perkataan Arab, ghaz, yang bermaksud nyanyian yang ditujukan kepada wanita. Ghazal daripada segi bahasa bermaksud mainan cinta, ungkapan-ungkapan cinta yang diluahkan kepada wanita atau berkata-kata dengan wanita. Ghazal juga dikenali sebagai suatu bentuk puisi nasyid, iaitu puisi-puisi yang memaparkan kisah percintaan penyair dengan kekasihnya. Kesenian ini amat popular di sekitar tahun 40-an sehingga 60-an. Dalam persembahan Ghazal Party ini juga, alat-alat muzik yang digunakan adalah seperti gambus, violin, akordion, seruling, drum atau rebana. Namun, perubahan masa dan juga pengaruh muzik semasa, persembahan Ghazal Party turut menggunakan alat muzik seperti trumpet, marakas, kerincing dan bongo. Ghazal Party ni yang istimewa dia, kalau kita nak sebut sekarang ni, kita kata 4 dalam 1. Kita kata 4 dalam 1, dia ada muzik, pemuzik, ada penyanyi, dia ada pelawak, dia ada penari. Jadi 4 ni ada muncul sekali di atas satu pentas, di atas satu persembahan. Jadi yang menariknya penonton tak bosan. Sebab kalau penonton nak tengok pemuzik, nak dengar pemuzik, dia pandang pemuzik. Dia nak tengok penyanyi, dia tengok rupa penyanyi. Kalau dia nak tengok penari, macam mana dia orang menari, tarian gelek ke apa, dia tengok penari. Kalau dia nak tengok pelawak, tengok pelawak. Kalau nak tengok semua pun boleh. Jadi inilah menariknya Ghazal Party. Macam saya kata, 4 di dalam 1. Hakikatnya, promosi pelancongan domestik perlu dipertingkatkan agar dapat membantu mengimbangi kesan pengurangan kedatangan pelancong daripada beberapa pasaran tertentu. Berikutan beberapa insiden di luar kawalan kita, seperti mana juga saranan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia dalam keputusan khas tentang perkembangan ekonomi semasa dan kedudukan kewangan negara. Pelancongan domestik bukan hanya sekadar penyumbang kepada pendapatan ekonomi negara, tapi ia juga dapat memupuk semangat patriotik, malahan dapat mengeratkan perpaduan kaum dalam kalangan rakyat tempatan.